Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadil, saudara pengurusi majlis. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur, muslimi muslimat yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, anjuran Doa Bulu Gading. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa yaluffani khirqatan wala mas fa illam yahdur illa ajnabiyyun aw ajnabiyyah yummima fil asah. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan mandi jenazah, yang mana semua kita tahu bahawasanya mandi jenazah, mandi mayat Muslim yang selain daripada syahidul ma'rakah, hukum dia adalah wajib. Hukum dia adalah fardu kifayah, yang apabila ada sekelompok ataupun ada orang yang melakukan perkara tersebut, maka gugur tuntutan daripada orang lain. Tetapi kalaulah tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka berdosa belaka, selama mana boleh melakukannya. Adapun kalau tidak boleh melakukannya ataupun tidak boleh dimandikannya, maka hak tu dimaafkan. Baik. Jadi sebelum daripada ni kita ada bincang berkenaan dengan wa yughassilu ar-rajul ar-rajul, dan memandi akan lelaki, ar-rajula yakni al-mayyit ar-rajul ataupun ar-rajul al-mayyit, lelaki yang meninggal dunia, oleh ar-rajul, oleh seorang lelaki. Maksudnya biarlah mandi saat itu sama jantina. Kalau orang lelaki mati, hak yang memandikan dia adalah orang lelaki. Wal mar'atal mar'atu, dan hak yang mandi akan al-mayyitata al-mar'ah ataupun al-mar'atal mayyitah, perempuan hak yang mati saat itu oleh al-mar'atu, oleh perempuan. Biar sama jantina. Baik. Jadi orang lelaki mandi orang lelaki, orang puang mandi orang puang. Lepas tu wa yughassilu amatahu. Orang lelaki dia boleh mandi orang puang boleh mandi orang lelaki. Tapi dalam hal-hal tertentu. Antaranya adalah penghulu dia boleh mandi hamba perempuannya. Itu maksud wa yughassila ataupun wa yughassilu amatahu. Wa yughassilu ay al-sayyid amatahu, akan hamba perempuannya. Wa zawjatahu, dan isterinya. Kalau isteri kembali kepada suami. Jadi seorang lelaki dia boleh mandi hamba perempuan dia, dan boleh mandi isteri dia. Wahya zawjaha. Wahya wa hur'ataf, ya ataf pada fa'il bagi yughassilu. Dan memandilah ia kembali kepada perempuan, zawjaha akan suaminya. Jadi orang puang dia boleh mandi suami dia. Baik, orang puang dia boleh mandi suami dia. Jadi orang lelaki boleh mandi perempuan, perempuan boleh mandi lelaki. Tapi bukan semua. Lelaki boleh mandi perempuan andai kata perempuan tu hamba dia ataupun perempuan tu adalah isteri dia. Orang lelaki boleh mandi, orang puan boleh mandi kepada lelaki sekiranya lelaki itu adalah suami dia. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa yaluffani khirqatan wala massa. Maksudnya, dan kedua-dua saat itu, kedua-dua kembali kepada penghulu dan salah seorang daripada suami isteri. Dia meletakkan akan khirqah. Dia balut khirqah, secebis kain. Lepas tu wala massa, lepas tu dia tidak menyentuh. Jadi ketika dia nak mandi saat itu, jangan benda sentuh terus. Jadi kalau cara dia adalah dia kena letak kain pada tangan dia. Kalau kita zaman kita pakai sarung tangan pun tak ada masalah dah. Biar berlapik sikit. Biar berlapik sikit. Cuma kalau melibatkan suami dengan isteri dengan suami, hukum melakukan ataupun hukum pakai sarung tangan yang kita cerita saat ni tu, meletakkan khirqah, cebisan kain pada tangan saat itu, hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Baik.
Katanya fa illam yahdur illa ajnabiyyun aw ajnabiyyatun yummima fil asah. Sekiranya tidak hadir melainkan lelaki yang asing, ni sekiranya yang mati itu seorang perempuan, atau ajnabiyah ataupun perempuan yang asing, sekiranya seorang hak yang mati saat itu lelaki, yummima fil asah, maka ditayamum akan mayat itu mengikut kaul yang asah. Jadi sekarang ni asalnya lelaki mandi lelaki, perempuan mandi perempuan. Itu asal. Lelaki boleh mandi perempuan kalau sekiranya perempuan saat itu adalah hamba kepada lelaki, atau perempuan saat itu adalah isteri kepada lelaki, ataupun perempuan itu adalah mahram kepada lelaki. Begitu juga perempuan boleh mandi lelaki sekiranya lelaki itu adalah suami dia, ataupun lelaki itu adalah mahram dia. Andai kata seorang lelaki meninggal dunia, orang lelaki tidak ada hak yang boleh mandi dia. Orang lelaki tak ada. Satu. Yang keduanya, perempuan yang menjadi isteri dia tak ada. Yang ketiganya, perempuan yang mahram dia tak ada. Hak yang ada perempuan yang ajnabiyah. Maka ketika itu adakah perempuan ajnabiyah boleh mandi lelaki? Ataupun kena tayamum saja lelaki tersebut? Apa yang disebut di sini adalah ditayamum akan mayat tersebut. Tanpa perlu mandi mengikut kaul yang asah. Baik, mengikut kaul yang asah, kena tayamum saja, tidak perlu mandi. Atau mengikut kaul yang asah. Muqabil kaul yang asah, wajib mandi. Tapi dalam mandi saat itu kena jaga, kena tutup aurat. Dalam mandi saat itu kena tutup aurat, kena jaga badan. Baik. Katanya wa aular rijali bihi aulahum bis salati wa biha qarabatuha. Dan hak yang paling utama dari kalangan lelaki, bihi ay bir rajul, dengan seorang lelaki. Hak yang paling utama dari kalangan lelaki dengan seorang lelaki yang meninggal dunia, pada sudut memandikannya saat itu, adalah aulahum bis salah. Orang hak yang paling utama dari kalangan mereka itu dengan sembahyang. Sembahyang kepada si mati. Baik. Maksud dia lagu mana? Katakanlah anak beranak dia ada belaka. Okey, katakanlah dia asalnya siapa pun nak mandi, kalau orang lelaki mati, orang lelaki mana pun nak mandi boleh. Boleh. Cuma di sana ada orang yang paling utama memandikan si mati. Orang yang paling utama memandikan si mati adalah lelaki yang mengambil asabah daripada si mati. Lelaki yang mendapat asabah daripada si mati daripada sudut nasab. Yang dapat asabah, yang pertamanya anak lelaki, yang kedua cucu lelaki daripada lelaki, yang ketiganya ayah, yang keempatnya datuk sebelah ayah, yang kelimanya adik-beradik lelaki seibu sebapa, yang keenamnya adik-beradik lelaki sebapa, yang ketujuhnya anak lelaki kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa, yang kelapannya anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa, yang kesembilannya pak saudara seibu sebapa, yang kesepuluhnya pak saudara sebapa, yang kesebelahnya anak lelaki kepada pak saudara seibu sebapa, yang kedua-belahnya anak lelaki kepada pak saudara sebapa. Okey. Jadi mereka ini sebenarnya orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah. Orang yang lebih utama. Dan mereka ini juga orang yang lebih utama sembahyang jenazah. Mereka ini juga orang yang lebih utama sembahyang jenazah. Sebab itulah dikata wa aular rijali bihi. Dan hak yang paling utama dari kalangan lelaki bihi ay bil mayyiti fi ghaslihi, pada sudut mandinya adalah aulahum, hak yang paling utama dari kalangan mereka itu lelaki, bis salati, dengan sembahyang. Bis salati ay bis salati alaihi. Jadi orang hak yang paling utama sembahyang menjadi imam ke atas si mati saat ini, sembahyang kepada si mati, sembahyang mayatlah. Orang ni juga hak yang lebih utama menguruskan mandi si mati. Baik, ini kalau sekiranya ada belakalah. Lepas tu pandai pula. Wa biha qarabatu hadang, biha apa pada bihi. Hak yang paling utama daripada lelaki, hak yang paling utama, atau boleh kita kata ini wa biha ai wa aulan nisa'i biha, dan hak yang paling utama dari kalangan perempuan biha bil mar'ah,
Jadi kalau orang puan mati, maka orang puan lah kena mandi kepada asal. Melainkan kalau suami dia. Okey, di kalangan orang puan tu siapa yang paling utama untuk memandikan si mati yang perempuan? Qarabatuha. Adalah kaum qarabatnya. Kaum qarabatnya. Siapa kaum qarabatnya yang dimaksudkan di sini? Keluarga dia. Anak puang dia, cucu puang dia, mak dia, nenek dia, adik-adik puang dia, anak dara dia. Ni hak yang paling comel. Okay, katanya wa yuqaddamna ala zaujin fil asah. Kalau ada keluarga perempuan. Okey, ada keluarga perempuan yang perempuan. Okey, mayat perempuan. Lepas tu ada keluarga perempuan. Ada keluarga yang perempuan. Dalam masa yang sama ada suami dia. Mana hak yang perlu didahulukan? Di antara suami. Okey, mana hak yang perlu didahulukan? Di antara suami. Okey, mana hak yang perlu didahulukan? Di antara suami dengan keluarga perempuan kepada perempuan tersebut dalam hal menguruskan mandi mayat perempuan. Katanya wa yuqaddamna ala zaujin fil asah. Dan didahulukan mereka itu kembali kepada qarabatuha di atas suami mengikut kaul yang asah. Kaul yang asah kita dahulukan keluarga dia. Keluarga dia hak yang perempuan. Baik. Dalam kalangan keluarga dia hak yang perempuan saat itu, dia ada hak yang okey. Dalam keluarga dia saat itu, ataupun kita baca sikit lagi ya. Wa aulahunna dhatu mahramiyatin thumma al-ajnabiyyah thumma rijalul qarabah katartibi salatihim. Okey, wa aulahunna. Dan hak yang paling utama dari kalangan perempuan, hak yang ingin mandi mayat orang puan, dhatu mahramiyah. Perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan perempuan yang meninggal dunia. Baik, maksud dia hubungan mahram, orang puan mana boleh nikah sama perempuan? Gini, andai kata perempuan itu ditakdirkan ia lelaki, maka ia adalah mahram kepada perempuan yang meninggal dunia. Kita mahram kita yang pertamanya adalah anak lelaki kita. Gini. Mula-mula sekali lagi. Jadi, perempuan meninggal dunia. Okey, perempuan ni meninggal dunia. Siapakah di kalangan orang perempuan yang paling utama memandikan si mati? Iaitu perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan perempuan yang meninggal dunia. Okey, bagaimanakah kita nak kata perempuan yang hidup mempunyai hubungan mahram dengan perempuan yang meninggal dunia, sedangkan perempuan sama perempuan memang tidak boleh nikah? Okey, huraian dia begini. Andai kata hak yang dia perempuan hak yang mempunyai hubungan dengan perempuan yang meninggal dunia itu, andai kata ditakdirkan dia lelaki, maka dia adalah mahram kepada si mati. Dia mahram kita adalah mak kita, lepas tu anak perempuan kita, adik-adik perempuan kita, tu maksud dia. Lepas daripada tu, barulah thummal ajnabiyah, kemudian perempuan yang asing, perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Thumma rijalul qarabah, kemudian lelaki yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang mahram dia. Katartibi salatim, seperti susunan sembahyang mereka itu. Lagu mana susunan sembahyang? Yang pertama anak, lepas tu nanti kita akan tengok bagaimanakah dalam bab susunan sembahyang, siapakah yang layak, hak yang mula-mula diutamakan dalam bab sembahyang kepada si mati. Akan datang kita akan tengok. Dalam beberapa helai lagi, insya-Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama didahulukan ayah, yang keduanya datuk, yang ketiganya anak lelaki, yang keempatnya cucu lelaki, lepas tu barulah adik-beradik lelaki. Akan datang kita akan bincang masalah ni, insya-Allah. Katartibi salatim, seperti susunan sembahyang mereka itu. Susunan sembahyang jenazah. Akan datang kita akan bincang siapa yang perlu diutamakan, ayah, datuk,
Lepas tu anak lelaki, cucu lelaki, adik-beradik lelaki. Qultu, berkata adik aku Imam Nawawi, illa ibnal am wa nahwahu fakal ajnabi, melainkan anak lelaki kepada pak saudara, maka hukum dia adalah seperti lelaki yang asing. Kerana sepupu dia bukanlah mahram. Sepupu bukanlah mahram walaupun ada hubungan kekeluargaan. Dia kal ajnabi, seperti orang yang asing. Wa nahwahu, dan seumpama sepupu. Contoh anak sepupu, dua pupu, cucu sepupu. Okey, dia termasuk dalam orang yang asing. Maksudnya dia bukan mahram kepada perempuan walaupun dia ada hubungan kekeluargaan dengan seorang perempuan. Wallahu a'lam. Katanya wa yuqaddamu alaihimuz zawju fil asah, dan didahulukan ke atas mereka itu akan suami. Jadi kalau sekiranya mana comel, kalau kita nak perbandingan mana comel di antara orang yang mandi si mati tak itu suami dia ataupun keluarga dia yang mempunyai hubungan mahram hak lelaki. Katanya hak yang comelnya adalah suami dia dulu. Jadi utamakan suami dia, dahulukan suami dia berbanding dengan lelaki yang mempunyai hubungan mahram dengan si mati tersebut. Jadi sampai kepada tahap tu hak yang dibincang oleh ulama, orang hak yang paling layak memandikan si mati. Baik. Orang yang meninggal dunia, ada kala dia meninggal dunia dalam keadaan dia sedang berihram, belum lagi bertahallul. Kadang-kadang dia sedang berihram, belum lagi bertahallul, tiba-tiba meninggal dunia. Sedangkan orang yang berihram, dia tidak boleh mengenakan wangian, tidak boleh dia kerak bulu dia, kerak kuku dia, tak boleh. Adakah ketika dia tu mati, terangkat dah larangan tersebut? Ataupun masih lagi dikirakan dia saat itu dilarang melakukan hal tersebut, tapi bukan dilarang ke atas dia sebab dia telah meninggal dunia, tapi dilarang oleh orang lain melakukan perkara itu kepada si mati. Katanya wala yuqarrabul muhrimu tiba, tidak boleh didekatkan akan orang yang berihram akan wangian, akan bau bawang yang wangi, tidak boleh lah. Wala yu'khadhu sya'ruhu wa dhufruhu, dan tidak diambil akan bulunya, wa dhufruhu, dan kukunya. Jadi tidak boleh dikerak bulu dia, kuku dia. Muslimin muslimat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya wa tutayyabul mu'taddatu fil asah. Kita ada seorang, ada juga jenis orang yang bukan berihram, tetapi dia tidak boleh nak pakai lawa, tak boleh nak pakai wangi-wangian. Contoh perempuan yang dalam iddah. Adakah perempuan yang dalam iddah kalau dia meninggal dunia tidak boleh juga kita wangikan mayat dia? Katanya wa tutayyabul mu'taddatu fil asah. Sunat mewangikan ataupun tidak haram mewangikan perempuan yang beriddah mengikut kaul yang asah. Manakala orang yang berihram tak boleh kita wangikan dia, tapi perempuan yang mu'taddah tidak menjadi masalah. Tu ya wa tutayyabul mu'taddatu, diwangikan akan perempuan mu'taddah, maksudnya adalah wala yahrumu tatyibuha, tidak haram mewangikannya. Katanya wal jadidu annahu la yukrahu fi ghairil muhrimi akhdhu dhufrihi wa sya'ri ibtihi wa 'anatihi wa syaribihi. Kaul yang jadi, pandangan Imam Syafi'i yang difatwa oleh beliau ketika beliau berada di Mesir, annahu, bahawasanya la yukrahu fi ghairil muhrim, tidak makruh pada selain daripada orang yang berihram. Manakala orang yang berihram tak boleh, selain daripada orang yang berihram. Tidak makruh pada selain daripada orang yang berihram. Manakala orang yang berihram bukan setakat makruh, bukan hukum dia adalah haram. Tidak makruh akhdhu dhufrihi, mengambil kukunya, maksudnya kerak kuku dia. Wa sya'ri ibtihi, dan bulu ketiaknya, wa 'anatihi, dan bulu ari-ari, wa syaribihi, dan misainya. Jadi nak kerak tak makruh. Kalau untuk orang yang bukan
berihram. Jadi tengok kuku si mati panjang nak kerak boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Tengok bulu tiak dia panjang nak kerak boleh tak? Boleh. Tak makruh. Tapi qultu berkata oleh aku Imam Nawawi, al-azhar, pandangan yang lebih kuat adalah karahatu, makruhnya. Makruhnya kembali kepada akhdi dhufrihi wa sya'ri ibtihi wa anati wa syaribi. Biar gitu lah. Panjang ke panjang. Bersih lah sikit. Biar gitu lah. Panjang ke panjang. Misal janggut panjang ke macam lah. Panjang. Biar gitu. Makruh. Benda kerak. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu faslun fi takfinil mayyiti wa hamlih. Fasal pada menjelaskan mengkapangkan mayat dan membawa mayat, menanggung mayat ataupun membawa mayat ke kubur. Itu makna takfin ni, hamlih. Katanya yukaffanu bima lahu lubsuhu hayya. Dikafang akan mayat dengan menggunakan barang, yakni kain, ataupun barang, yakni kain. Dia ni bukan mesti kain, dengan barang, yakni dengan sesuatu. Lahu, harus baginya mayat, lubsu, memakainya, hayyan, pada ketika hidup. Jadi kalau mayat tu mayat lelaki, maka tidak boleh dikafangkan dengan sutera, kerana sutera haram kepada lelaki memakainya. Berbeza dengan mayat perempuan, boleh dikafangkan mayat perempuan dengan sutera. Kerana diharuskan perempuan memakai sutera. Okey. Wa aqallu, dan sekurang-kurangnya, sekurang-kurang kafan, thawbun, selai kain yang menutupi seluruh badan mayat. Yang menutupi seluruh badan mayat melainkan kepala bagi orang yang berihram, ataupun yang menutupi aurat atas pandangan sebahagian daripada ulama. Itu sekurang-kurang kafan. Wala tunaffadhu wasiyatuhu bi isqatih, dan tidak diluluskan akan wasiatnya bi isqatihi, bi isqatil kafni, dengan penggugurannya kafan. Mayat tu berwasiat, kalau aku mati mulai kapal lah, tanah dalam kala telanjang gitu lah. Gila mayat ni. Mayat ni masa dia hidup ni, dia pun nak betul mana barangkali. Dia kata dia wasiat, mu pesan ni aku siap tulis dah apa sekali, siap saing gadong dah 4-5 saing, siap dengan cok Tok Ngulu lagi, siap dengan cok YB lagi, siap dengan cok jabat daerah lagi. DO lagi cok, menteri besar lagi cok, Perdana Menteri lagi cok. Cok, apabila aku mati, tidak perlu dikapangkan, tandang dalam keadaan telanjang. Adakah diluluskan wasiatnya? Jawapannya tidak diluluskan. Kerana sehelai itu adalah hak Allah. Itu kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan. Maka dia tidak gugur sama sekali. Dia wasiat ni adalah selama mana dia bukanlah maksiat. Kalau maksiat, tidak dibolehkan. Itu maksud wala tunaffadhu wasiyatuhu bi isqatih. Katanya wal afdal, hak yang paling afdal, hak yang sekurang-kurang sehelai kain. Wal afdalu lirrajuli salasatu. Hak yang paling afdal bagi seorang lelaki 3 helai kain. Orang lelaki paling afdal 3 helai. Sebab dia, sebab Rasulullah dikafang dalam 3 helai kain. Baik. Yang mana 3 helai kain ni tidak termasuk baju dan tidak termasuk sekepang. Kain tak masuk. Kain kan orang kadang-kadang orang pakai baju, orang pakai kain. 3 helai ni tak ada. Baju tak ada, kain tak ada. 3 helai je hak yang Rasulullah. 3 helai hak yang menutupi seluruh tubuh. Baik. Itu hak yang afdal lah bagi orang lelaki. Tapi kalau nak tambah kain pula selah, lepas tu nak tambah baju selah, okay, maka hak tu tidak menjadi masalah. Tapi hak yang paling afdal bagi lelaki 3 helai saja. Hak tu hak yang paling afdal. Tapi kita ni, kalau kita tengok hak yang set kapang, hak yang siap tu, dia ada belakang. Dia ada baju, dia ada kain, lepas tu ada 3 helai. Hak tu sebenarnya lebih daripada hak yang afdal. Tapi tak ada masalah pun, boleh je. Boleh je, tak ada masalah. Lepas tu Ana ada pula, Ana pernah juga. Jadi kita kalau ada keluarga kita terdekat meninggal dunia, kita buat sendiri. Ana kapang sendiri. Tapi kalau orang nak suruh, kita tidak sempat lah. Hanya keluarga-keluarga kita urus sendiri. Kita mandi sendiri, kita kapang sendiri. Dan kita buat pergi kubur sendiri. Dan kandil-kandil ada lah. Kita dah buat dah kandil. Jadi kita buat sendiri. Kita akan buat syak. Lepas tu kita tak papang je. Kita tak papang atas gitu je. Kita buat syak. Kita buat sebagaimana hak yang betul disebut di dalam kitab. Baik.
Sebab kita kalau kita tengok banyak hak yang masyarakat kita buat ni, hak benda hak tuntut tu lepas dah. Tapi banyak tambah-tambah. Tambah situnya, tambah sini. Banyak tambah-tambah. Tambah situ, tambah sini. Tapi kalau sekiranya tidaklah sampai kepada membazir, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau sampai kepada membazir, itu tidak dibolehkan. Tu jadi, tu kita kena berhati-hatilah. Baik. Jadi bagi penuntut-penuntut ilmu, kalau mampu dia ubah benda hak yang dibuat oleh masyarakat itu tidak betul, maka menjadi kewajipan dia kena ubah. Jangan pula beralasan, benda ramai ulama-ulama di tempat kita, ramai orang tu orang tidak cara pun nak pandai nak cara. Jawapan itu sebenarnya adalah tak betul. Kadang-kadang ada juga orang yang guna alasan tersebut, jawapan itu tidak betul. Agama ni bukanlah dimiliki oleh orang-orang tertentu. Agama ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kewajipan kepada kita untuk menyampaikan siapa pun kita selama mana kita saat itu mukallaf. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anda penuhlah hari tu anak kapang ada benda ayah kepada adik ipar Ana. Dia meninggal dunia, lepas tu ayah dia tu rapat dengan Ana. Lepas tu dia pun anak beranak Ana juga. Dia adik ipar Ana. Lepas tu apabila dia meninggal dunia, lepas tu Ana tolong mandi. Ana tolong mandi, Ana tolong belakalah kapang. Jadi apabila kita mari dah kapang awak siap, ada benda yang Ana dah pakai. Dah pakai dah, baju dah pakai dah. Jadi kita ambil hak yang mana pernah dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyah laysa fiha qamisun wala imamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dalam 3 helai kain yang putih yang tidak ada padanya baju dan tidak ada juga serban. Jadi anak buat patut ada lebih lah. Lepas tu ada pula orang pocik-pocik tadi tu tidak kenal sebab kita pakai nutuk ini, tidak kenal kita. Dia kata ni buat apa ada ni orang lebih apa semua sekali. Berkata biarlah ada orang lebih biar. Orang buat pakai belaka ni, pakai hak ni. Biarlah orang buat tu bukan hak yang dituntut. Hak tu adat aja, biarlah. Allah Rabbi. Jadi ini benda penting. Jadi apabila kita pandai saat itu, kita ke depan. Kadang-kadang orang pandai duduk belakang, orang hak yang tak pandai buat depan. Jadi akhirnya benda-benda hak yang salah, maka kita benda-benda hak yang sepatutnya tidak buat, dibuat oleh masyarakat. Itu jadi bermasalah. Sama juga dalam masalah tanang jenazah. Baik, kita kalau tanang dalam khanda hak yang macam kotak tu, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Hak yang disunatkan kita buat, sama ada kita buat secara syak ataupun secara lahad. Okey, lahad bukan semua tempat boleh buat. Tapi ada tempat boleh buat, tak buat juga. Lepas tu ada tempat tak boleh buat lahad, boleh buat syak. Baik. Dia kalau syak ni boleh dikatakan kebanyakan tempat boleh buat, tapi tak boleh buat. Tapi ramai orang tak cara mana. Jadi ini adalah tugas kepada penuntut-penuntut ilmu, biar dia ke depan dalam masalah ni. Jadi benda yang masyarakat buat silap saat itu kita perbetulkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya wa yajuzu rabi'un wa khamisun. Dan harus yang keempat dan yang kelima. Memang afdal 3. Tapi kalau nak tambah 4, 5 boleh. Kita tambah selagi benda. Qamis, selagi imamah boleh. Sebab Abdullah bin Umar dia pernah kapang anak dia dengan 5 helai kain. Baik, 5 helai. Yang mana baju selah, serban, lepas tu 3 lapisan. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hadis yang Abdullah bin Umar mengkapangkan anak dia 15 saat itu hadis dhaif. Hadis dhaif. Hadis bermasalah. Jadi kita ambil hak yang asal, hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikapang sebanyak 3 helai. Hak tu hak yang paling afdal. Tapi kalau nak tambah hak yang keempat, yang kelima, boleh, harus, tidak makruh. Cuma tidaklah afdal. Baik. Walaha khamsah. Dan baginya, bagi perempuan. Walaha maksudnya wal afdalu laha. Dan harus, dan paling afdal bagi perempuan khamsah. 5 helai. Supaya lebih tertutup bagi perempuan. Baik. 5 helai supaya lebih tertutup.
Tapi kita ni, banyak kita ni. Adalah 3 lapis. Kapah pula. 3 lapis. Kapah pula. Kapah tu penuh. Kapah kalau kira selapis pula. Ada setengah lapas, selapis kapah. Lepas tu tok kain. Kapah pula. Banyak kita. Banyak lapis. Jadi sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak yang sebaiknya kita buat benda hak yang lebih afdal. Hak tu hak yang sebaiknya. Apatah lagi benda hak yang lebih afdal kurang benda perbelanjaan berbanding dengan hak yang tidak afdal. Maka alangkah baik benda hak yang kurang afdal, benda hak yang lebih afdal kurang perbelanjaan daripada benda hak yang tidak afdal lebih perbelanjaan. Nak buat benda hak yang tidak afdal tapi perlu mengeluarkan belanja yang lebih. Rasanya bukanlah benda hak yang comel sebenarnya buat begitu. Tapi bukanlah kita kata haram. Tapi tak comel lah gitu. Baik. Katanya wa man kuffina minhuma bi thalathatin fahiya lafaif. Barang siapa hak yang dikafang daripada keduanya, daripada perempuan ataupun lelaki, bi thalathatin dengan tiga helai. Fahiya lafaif, maka iaitu 3 helai saat itu adalah kira lapisan-lapisannya tanpa dikirakan dengan baju, tanpa benda kain. Tak ada lah. Lepas tu nak buat warna tak pakai kain. Nak buat warna kalau tak pakai kain. Dia sebenarnya boleh boleh. Tak pakai kain boleh kita buat. Cara dia begini cara dia. Kan lepas daripada kita mandi si mati saat itu, kita mandi dengan kita mandi si mati saat itu. Baik. Duduk diam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa in kufina fi khamsatin zida qamisun wa imamatun tahtahun. Kalau dikapangkan pada 5 helai, maka ditambahkan qamis, baju. Lepas tu wa imamah, serban. Di baju ni pakai baju biasa pun tak apa. Bukan mesti buat baju dengan kain kapang. Tu kadang-kadang orang kita tak faham tu. Pakai baju biasa tak apa. Cari baju-baju hak lama-lama. Pakai. Boleh, tak ada masalah. Bukan mesti kena buat baju dengan kain kapang. Baik. Kita ni banyak benda hak yang kita buat saat ni tu ada aja banyak kadang-kadang. Kadang-kadang ada, kadang Allah Rabbi. Wa imamatun dan serban. Tahtahunna di bawahnya, di bawah kain tersebut ataupun lapisan-lapisan kain. Maksud di bawah di sini adalah kita pakai baju dulu. Kita pakai baju, pakai serban, barulah kita tutup dengan kain lepas daripada tu. Barulah kita tutup dengan kain. Katanya wa in kufinat fi khamsatin. Kalau dikafangkan perempuan pada 5 helai, di dalam 5 helai. Fa izarun. Izar ni kain di antara pusat ke bawah. Wa khimar dan tudung. Lepas tu qamis, baju. Sebenarnya benda ni pakai hak yang dia pakai sokmo tak apa, tak ada masalah. Cari hak pakai sokmo. Cari kain semayang dia sebagai contoh, kalau nak warna putih kain semayang dia. Boleh je. Kain semayang kan 2 helai kan. Atas se, bawah se, lepas tu cari baju selah. Cukup dah 3 helai. Lepas tu 2 helai kain lagi. Hak yang kang lipat seluruh tubuh boleh juga. Lepas tu walifafatan. Dan 2 helai kain hak yang menutupi seluruh tubuh saat itu. Baik. Tu maksud walafafatan. Lafafatan ke lifafah. Sekejap walifafatan dan 2 lapis. 2 helai kain. Dia kalau sebut kata lifafah, lafaif adalah kain hak yang tutup seluruh tubuh. Kalau sebut kata qamis, baju tu lah. Jadi jubah gitu, baju. Kalau sebut kata khimar, tutup. Kalau sebut kata izar, kain hak yang menutupi di antara pusat dengan lutut. Jadi kalau orang puang 5 helai. 5 helai saat itu, kalau kita nak cakap mudah sikit,
cari 2 helai kain hak yang menutupi seluruh tubuh dia. Baik. Lepas tu baju semayang dia sebelah, sebagai contoh kain semayang, baju semayang, lepas tu baju dia hak dalam saya baju kurung ke putih ke. Boleh, tak ada masalah, boleh je. Baik. Sebenarnya kain kapang ni bukanlah mesti kena pergi beli kain hak baru lah. Kalau kita nak jimat tak ada masalah. Kita boleh jimat sebenarnya dengan cara orang tu biasa orang dia ada orang kain ihram yang dia balik masa dia buat ihram dulu. Lepas tu mungkin ada kain plekat dia hak yang warna putih, hak yang dia pakai sok pakai guna tu pun tak apa. Dah kain ihram ada 2. Lepas tu kain plekat dia warna putih ada set. Cukup dah 3 lah. Boleh dah. Dia buat buat kapang. Tak perlulah awak keluar sampai ke 200 riyal, 100 riyal untuk beli kain kapang. Kalau sekiranya tak ada pitih. Tapi kalau ada sumbangan daripada kerajaan, ambil lah tu. Jadi maksudnya bukanlah perlu kepada perbelanjaan yang tinggi dalam pengurusan jenazah sebenarnya. Sebenarnya tidak perlu kepada pengurusan ambil duit yang banyak untuk pengurusan jenazah. Kita kadang-kadang keranda tu mahal dah. Kapang pula mahal. Okey. Sebenarnya kalau kita nak kurangkan kos, sebenarnya boleh sangat. Kalau kita nak cuba kurangkan kos dalam pengurusan jenazah sebenarnya. Boleh sangat. Baik. Boleh sangatlah sebenarnya. Boleh sangat. Cuma kita je yang biar ambil jalan mudah. Baik. Dan kalau macam hak yang anak bawah saat ni itulah. Kalau kanda dah tak ada dah kanda. Lepas tu kita pakai kayu skepi-skepi panjang-panjang ni je untuk tutup syak lubang yang kita letak tengah saat ni. Tu dah parak dah. Lepas tu kalau kain kapang saat ni tu pakai kain hak yang mana ada di rumah, dah parak dah. Jadi kalau orang puan mati tu ambil kain bayang dia. Sebagai contoh. Dah kain bayang dia kata anak-anak tak ambil dah kain bayang tu, tak ada dah, pakai hook saja je. Baik, cukup dah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa yusannul abyad, disunatkan hak yang warna putih. Sunat warna putih. Tapi bukanlah bermakna warna lain tidak dibolehkan. Tu kita kena faham. Sunat warna putih. Sunat warna putih ni warna lain. Kita dapat faham daripada perkataan sunat warna putih bermakna warna lain boleh. Tapi hak yang paling comel adalah warna putih. Tak ada. Orang ni, orang mati ni tak ada benda dia. Tak ada benda. Jirang tetangga keku belaka. Baik, tak ada masalah kapang dengan kain-kain yang dia ada di rumah. Boleh je. Walaupun bukan warna putih. Baik, wa mahalluhu aslut tarikah. Dan mahalnya, mahal kafang. Kafang ni diambil daripada mana? Daripada asal tarikah. Daripada asal peninggalan si mati. Maksudnya, pengurusan jenazah diambil daripada harta peninggalan si mati. Melainkan kalau ada ahli mana-mana orang yang ingin tabarruk, ada orang yang nak sumbang, maka ketika tu tak ada masalah. Yang penting kita kapang je si mati. Kalau tak ada orang nak bagi, maka kita guna daripada asal peninggalan si mati. Cuma zaman kita ni ada khairat kematian, macam-macam lah. Ada sumbangan daripada parlimen, ada sumbangan daripada DUN, ahli Dewan Undangan Negeri, ada sumbangan daripada pihak-pihak tertentu. Baik. Katanya kalau sekiranya tak ada, fa illam yakun fa'ala man 'alaihi nafaqatu. Kalau tak ada, tarikah dia tak ada, peninggalan dia tak ada, maka wajib atas mereka yang wajib atasnya nafkah. Siapa yang wajib nafkah kepada si mati kalau si mati hidup? Maka orang itulah yang wajib kena bagi kafang dia. Okey, kalau sekiranya seorang meninggal dunia, hak yang wajib bagi nafkah dia ayah dia, maka ayah dia hak yang keluar kafang. Kalau ayah seorang mati, ayah dia tak ada, ayah dia tak ada dah. Hak ada anak dia. Akan mana anak dia hak yang wajib bagi nafkah kepada dia. Maka anak dia hak yang wajib mengeluarkan kafan. Min qaribin wa sayyidin, daripada qarib, keluarga, wa sayyid dan penghulu. Wa kadza az-zawj fil asah. Sama juga suami mengikut kaul yang asah. Jadi suami wajib dia memberi nafkah kepada isteri dia. Baik. Maka ketika tu kalau tak ada harta daripada isteri ketika dia meninggal dunia untuk diuruskan jenazah dia, maka suamilah yang wajib kena mengeluarkan perbelanjaan daripada harta suami. Baik. Katanya wa yubsaqu ahsanul lafaif wa awsa'uha wa thaniyatu fawqaha wa kadha thalithah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita tengok sekejap soalan kalau sekiranya ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
apakah hukum pasar raya hak bunda duit kita? Contoh RM199, dia bunda jadi RM2. Dak pulangkan balik 1 sen. Baik, kalau sekiranya harga saat itu 199, lepas tu kita bayar 199. Kita bayar RM2. Dia tidak bagi semula kepada kita 1 sen, maka dia telah mengambil harta orang secara batil. Dia mengambil harta orang secara batil. Maka hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Baik, sebab perjanjian ataupun dia kan jual beli ni persetujuan di antara kita dengan dia pada satu harga. Jadi apabila satu harga tu hak yang kita setuju, maka dia tidak boleh ambil lebih. Dia tidak boleh ambil lebih. Kalau ambil lebih, maka dia ambil atas dasar tu. Malaikat dia kalau dia kebun ni 199 kita tulis je. Harga sungguh RM2. Awak setuju ke tak? Saya setuju RM2. Maka kita pun bayar RM2. Maka tu tidak menjadi masalah. Tapi kalau harga yang disetujui di antara pembeli dan penjual adalah 199, maka tiba-tiba kita kena bayar lebih daripada harga hak yang dipersetujui, maka hak tu jelas hukum dia adalah sadah. Hukum dia jelas adalah sadah. Walaupun 1 sen. 1 sen tetap hak orang. Tak boleh. 1 sen je orang okey. Tak 1 sen hak orang. Tidak boleh ambil mudah-mudah gitu. Baik. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, penggunaan air bidara digunakan di awal mandi mayat atau akhir sekali? Kalau kita tengok dalam kitab dia ada sebut. Dia ada sebut dalam kitab bagaimanakah penggunaan daun bidara. Baik. Nanti kita tengok hak yang disebut sebelum daripada ni. Kejap kita tengok hak yang disebut sebelum daripada ni. Baik. Kalau perhati dia ada tulis bawah ni, wa an yusta'ana fil ula bisidrin. Bahawa dia guna pada basuhan yang pertama dengan daun bidara. Jadi daun bidara pada basuhan yang pertama. Baik. Jadi daun bidara adalah pada basuhan yang pertama, bukan pada basuhan yang terakhir. Tapi kalau nak tak pada basuhan yang terakhir pun tidak menjadi masalah. Cuma sunat wa yustahabbu an yusta'ana fil ula ataupun fil ghaslatil ula bisidrin. Kalau kita perasan sebelum ni ada disebut. Wallahu a'lam. Tak ada dah soalan. Tak ada dah. Kotor. Okey, Sa'eh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas kelas ataupun daurah kita pada malam ni membincangkan amin. Membincangkan berkenaan dengan solat jenazah, dan insya-Allah kita akan sambung lagi minggu depan dengan tajuk-tajuk seterusnya. Moga-moga kita terus istiqamah. Bukan minggu depan, esok Ustaz. Esok insya-Allah. Jadi saya mohon maaf kerana ada kesilapan dalam mengacarakan majlis kita pada malam ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dan berkah dalam majlis kita pada malam ni. Jadi kita sama-sama akhiri majlis kita pada malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.
Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni, dan yang tak dapat hadir, insya-Allah kita share link ni dan boleh ulang kaji pada masa-masa akan datang. Jadi sama-sama seterusnya kita akhiri dengan video daripada penganjur.